mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Kita berikan tepukan para hadirin sekalian. Teruskan tepukan para pelajar di dalam Dewan Auditorium. Ketibaan pemimpin negeri kita, para hadirin, tepukan terus buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Sabah, merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Sebagai tanda kasih kepada negara dan negeri kita yang tercinta, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku, diikuti dengan lagu Korporat Yayasan Sabah.
dipersilakan duduk. Terima kasih. Sedang hadirin yang kami hormati, untuk perhatian semua, di sini dimaklumkan juga bagi mereka yang mempunyai laman media sosial Facebook, Instagram ataupun Twitter, bolehlah memuat naik gambar beserta hashtag ABCNS30. Sekali lagi, hashtag ABCNS30 dan sama-sama kita jadikan ABCNS30 trending di Facebook, Instagram ataupun Twitter. Terima kasih. Yang amat berhormat Datuk Seri, sedang hadirin yang kami hormati, sejak lebih daripada 50 tahun yang lalu, kumpulan Yayasan Sabah melakar imej cemerlang dalam membantu kerajaan membangunkan taraf kehidupan rakyat di negeri ini. Dalam konteks pendidikan, kumpulan Yayasan Sabah telah menyediakan tajaan seperti biasiswa, derma siswa dan pinjaman bagi membolehkan para pelajar meneruskan pendidikan menengah dan pengajian tinggi mereka dalam jurusan yang terpilih. Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah merupakan pengiktirafan tertinggi Kerajaan Negeri Sabah kepada pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pada setiap tahun, dan penganugerahan ini adalah bukti komitmen Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam memperkasa pembangunan modal insan di Sabah. Sedang hadirin, majlis dengan ini memaparkan tayangan multimedia Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah.
gemuruh dan tahniah kepada kesemua para penerima ABCNS ke-30 2019. Sedang hadirin yang kami hormati, kejayaan itu tidak akan datang bergolek. Semuanya perlukan usaha, semangat, pengorbanan, kesungguhan dan doa. Video seterusnya memaparkan seorang pelajar yang cekal dan kuat semangat, iaitu Muhammad Zulfadli Aiman bin Sulaiman. Walaupun dengan keadaan beliau yang istimewa dan seorang yang mempunyai kelainan upaya pergerakan, beliau tidak pernah menjadikan sebagai satu alasan atau halangan untuk beliau mengejar kejayaan yang ingin dicapai. Adik Muhammad Zulfadli Aiman bin Sulaiman salah seorang penerima bantuan one-off, dan adik Aiman sedang melanjutkan pelajaran di UMS, pelajar tahun 1 dan mengambil bidang komunikasi. Selain itu, video seterusnya ini turut menunjukkan aktiviti-aktiviti kumpulan Yayasan Sabah dalam pembangunan pendidikan bermula daripada peringkat prasekolah ke institusi pengajian tinggi. Sama-sama kita saksikan video Tiada Kejayaan Tanpa Usaha. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfadli Aiman bin Sulaiman. Saya berasal daripada kampung Bisuluk Mbakut, Sabah. Saya berumur 21 tahun dan saya merupakan anak ketujuh daripada 7 orang adik-beradik. Aiman, kalau kamu mau terus berjaya, tidak dipandang sirong oleh orang ramai dengan keadaan kamu terus berusaha bersungguh-sungguh sehingga kamu berjaya. Ingat ini, tidak ada kejayaan tanpa usaha. Bagi saya, kepayahan ini bukanlah halangan. Sebenarnya, itulah yang memberi saya semangat untuk memulakan hari-hari saya. Saya selalu ingatkan dia kalau ada kawan-kawan atau teman-teman yang menertawakan kamu, jangan peduli. Berusahalah pada diri kamu untuk masa depan kamu. Saya tidak menyangka saya sampai ke tahap ini. Masa dapat tawaran tu, saya gembiralah dan excited. Sebab bila tengok orang lain masuk universiti, sekarang saya sendiri merasa belajar di universiti. First masuk U tu macam student yang lain juga, saya tidak tahu apa-apa. Tapi dah lama-lama di universiti, saya merasa okey. Saya selalu ingin memberi semangat kepada rakan-rakan yang senasib dengan saya, kerana tiada benda yang mustahil. Ini semua tidak menghalang untuk saya dan rakan-rakan lain berjaya. Terima kasih kepada kumpulan Yayasan Sabah kerana sentiasa membantu anak bangsa kita.
Demikian tadi video inspirasi buat semua tiada kejayaan tanpa usaha. Aiman, insan hebat. Cerita anda memaparkan semangat luar biasa golongan istimewa. Majlis amat berbangga untuk memaklumkan saudara Aiman ada bersama-sama kita pada hari ini. Lambai Aiman. Kita berikan tepukan para hadirin sekalian. Aiman, anda adalah inspirasi buat kami semua. Hadirin sekalian, meneruskan majlis. Majlis kini dengan hormat menjemput pengarah Yayasan Sabah yang berbahagia Datuk Haji Jamalul Kiram serta yang berhormat Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Beredar ke pentas. Dipersilakan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Yang Berhormat Datuk Dr. Yusof bin Yaakob, Menteri Pelajaran dan Inovasi. Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang Berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang berbahagia Datuk Haji Jamalul Kiram bin Datuk Haji Muhammad Zakaria, Pengarah Yayasan Sabah. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Minggu bin Haji Juman, Setiausaha Tetap Kementerian Pelajaran dan Inovasi, merangkap pengerusi Jawatankuasa Penganjur Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah tahun 2019, ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan ahli Lembaga Pengarah ICSB, Ketua-Ketua Jabatan Negeri, Persekutuan dan Kumpulan Yayasan Sabah, Ibu bapa dan para penerima ABCNS ke-30, ahli-ahli media massa, tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis penyampaian Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah siri ke-30 dan Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah 2019. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Majlis menjemput Imam Rendra bin Ahmad daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahmanur Rahim. Dengan rendah hati beserta iringan kalimah syukur kami berhimpun di majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah kali ke-30 bagi tahun 2019 dan pelancaran Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah. Rahmati dan naungilah perjalanan kesempurnaan program ini berlangsung. Allahumma ya Ghafurur Rahim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah.
Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang telah menjadikan kami insan ilmiah bermula dari peringkat prasekolah hinggalah ke puncak menara gading nanti. Dengan teras pendidikan juga kami ke sini untuk berkongsi kegembiraan meraihkan penerima-penerima anugerah beasiswa cemerlang daripada Kerajaan Negeri Sabah bersama kumpulan Yayasan Sabah. Anugerahkanlah negeri Sabah yang kami cintai ini insan-insan cemerlang yang meneruskan budaya cendekiawan, seterusnya mewarisi legasi kepimpinan melalui teladan. Allahumma ya antas salam. Tidak kami lupakan jasa dan usaha berterusan khususnya Kerajaan Negeri Sabah yang baharu bersama Yayasan Sabah yang tidak putus-putus menjaga serta memelihara kebajikan golongan pelajar dalam segenap aspek pendidikan. Naungilah pemimpin-pemimpin negara dan negeri kami dalam mengurus tadbir negara Malaysia maupun negeri di bawah bayu ini demi merealisasi visi dan misi kecemerlangan pembangunan modal insan nasional di masa mendatang. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Akhirnya, sempena pelancaran Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah selepas ini akan dimanfaatkan sebaiknya oleh kami untuk mengekalkan budaya cintakan ilmu, seterusnya merancang kerjaya yang cemerlang di masa mendatang. Semoga di keseluruhan program kami nanti bernoktah dengan ukhuwah serta tali persaudaraan yang semakin erat sesama kami di negeri Sabah yang kaya dengan suasana harmoni, saling hormat menghormati serta memahami perbezaan ideologi apa sekalipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Imam Rendra bin Ahmad atas pimpinan bacaan doa tadi. Duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuan kami meminta kata aluan pemanis kalam. Hadirin sekalian, untuk itu majlis mempersilakan pengarah Yayasan Sabah yang berbahagia Datuk Haji Jamalul Kiram bin Datuk Haji Muhammad Zakaria untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Yusuf bin Yaakob, Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah. Yang berhormat Datuk Iwan Benedik, Menteri Pembangunan Luar Bandar, satu daerah dengan saya. Yang berhormat Pembantu-pembantu menteri, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Minggu bin Haji Juman, Setiausaha Tetap Kementerian Pelajaran dan Inovasi, merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Penganjur Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah tahun 2019, ahli-ahli Lembaga Pengamanah Yayasan Sabah dan ahli-ahli Lembaga Pengarah ICSB, Ketua-Ketua Jabatan Negeri, Persekutuan dan Kumpulan Yayasan Sabah, Ibu Bapa dan para penerima Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah ke-30, ahli-ahli media massa, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, Majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah ini telah menjangkau 3 dekad penganjurannya. Selama 30 tahun penganjurannya, anugerah ini memberikan makna yang besar kepada negeri Sabah. Di kesempatan ini saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal kerana sudi hadir bagi menyempurnakan majlis ini. Walaupun kita tahu Yang Amat Berhormat sangat sibuk dengan padat dengan program-programnya memandangkan pilihan raya yang akan diadakan di Sendakan. Sesungguhnya komitmen Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap aspek pendidikan anak-anak di negeri ini amat kami hargai. Datuk Seri sebetulnya selepas ini terpaksa terbang ke Sendakan, tetapi disebabkan oleh beasiswa cemerlang ini, dia bersama dengan anak-anak sekolah, dia sanggup
datang ke Dewan ini untuk melaksanakan program ini. Terima kasih. Majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah kali ini lebih istimewa kerana turut diadakan Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah. Anjuran bersama Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah dan Kumpulan Yayasan Sabah. Karnival ini bermula pada hari ini sehingga 5 hari bulan Mei 2019. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pameran IPTA dan IPTS, badan-badan bukan kerajaan, agensi kerajaan, dialog, tajaan pendidikan serta temuduga terbuka Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Pada kesempatan ini, saya turut merakamkan rasa penghargaan kepada Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah yang berhormat Datuk Dr. Yusof Yaakob atas sokongan dalam program pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah. Dengan kerjasama Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah, saya yakin kita dapat menjayakan karnival ini dengan lebih baik pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak anugerah berprestij ini diamanahkan oleh Kerajaan Negeri kepada Kumpulan Yayasan Sabah pada tahun 1990, seramai 553 orang telah menikmati tajaan ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 383 orang pelajar telah pun menamatkan pengajian ijazah sarjana muda dengan jayanya, dan 35 orang daripada jumlah ini berjaya memperolehi ijazah kelas pertama dalam bidang masing-masing. Sebenarnya saudara saya yang berhormat Datuk Iwan pun cakap tadi, saya pun hasil daripada beasiswa Yayasan Sabah juga macam saya. Saya rasa Datuk Yusof pun begitu juga, semua daripada, tapi kami bukanlah budak-budak cemerlang, cuma dapat beasiswa masa universiti sajalah. Dalam hal ini, Kumpulan Yayasan Sabah akan terus menyediakan tajaan berbentuk beasiswa, dermasiswa dan pinjaman kepada anak-anak Sabah yang berkelayakan. Melalui program kecemerlangan pelajar sekolah pula, Kumpulan Yayasan Sabah menganjurkan program motivasi pelajar sekolah, kelas tuition dan program Students Enrichment. Dalam hal ini, Kumpulan Yayasan Sabah akan terus bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dalam usaha untuk menyalurkan bantuan pendidikan kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sebelum mengundurkan diri, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang bekerjasama dalam membangunkan agenda pendidikan di negeri ini. Syabas dan tahniah kepada semua ibu bapa dan para guru-guru yang menjadi pemangkin kejayaan pelajar-pelajar ini. Sesungguhnya komitmen anda dalam mendidikkan anak bangsa telah membuahkan hasil melalui penganugerahan berprestij ini. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Jamalul Kiram atas ucapan beliau tadi. Kalau Tuan Pikat Kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada yang berhormat Datuk Dr. Yusof, hormat diberi. Mohon berucap di majlis ini. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah yang berhormat Datuk Dr. Yusof Yaakob untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Sabah Baru, salam KIPAI, Kementerian Pelajaran dan Inovasi. Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal, Ketua Menteri Sabah, merangkap pengurusi Lembaga Pemagang Amanah Yayasan Sabah. Yang berhormat Datuk Ibn Benedict, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih Datuk hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Yang berhormat Puan Jennifer Lasimbang, yang berhormat Muhammad Muhammarin, pembantu-pembantu Menteri Kementerian Pelajaran dan Inovasi. Yang bahagia Datuk Haji Jamalul Kiram, Datuk Haji Muhammad Zakaria, Pengarah Yayasan Sabah. Yang bahagia Datuk Haji Minggu bin Haji Juman, Setiausaha Tetap Kementerian Pelajaran dan Inovasi, merangkap pengurusi bersama, pengurusi Jawatankuasa Penganjur Karnival
Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah, Puan Moira David, Timbalan Setiausaha Tetap, ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan ICSB, pengarah-pengarah Jabatan Negeri, ketua-ketua jabatan, persekutuan dan negeri, para ibu bapa dan para pelajar yang hadir dan juga mereka yang diraikan pada hari ini, kumpulan media massa, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ada panjang mau bercakap, tapi saya tidak mau bercakap panjang. Saya cuma ringkaskan lebih baik supaya yang berhormat boleh terbang awal ke Sandakan kerana ada acara. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Ketua Menteri kerana atas keprihatinan beliau dan menunjukkan kehadiran beliau ke majlis ini adalah komitmen dan tanggungjawab beliau sebagai Ketua Menteri yang inginkan pelajar-pelajar Sabah mendapat pendidikan yang baik, menjadi orang cemerlang dan juga menjadi orang yang berkemahiran. Jadi terima kasih yang berhormat kerana datang ke majlis kita pada hari ini, iaitu dua majlis sekaligus, iaitu anugerah beasiswa cemerlang kepada pelajar-pelajar di negeri Sabah daripada keputusan SPM yang lalu dan STPM, dan juga pelancaran Karnival Kerjaya, Pendidikan dan Kerjaya yang akan berlangsung selama 3 hari, bermula hari ini, besok dan lusa. Sesungguhnya program Anugerah Pelajar Cemerlang ini adalah keazaman yang berhormat untuk memberi layanan kepada pelajar-pelajar negeri Sabah dan juga sebagai pendorong kepada pelajar-pelajar yang lain supaya menjadi pelajar yang cemerlang. Dan mereka yang cemerlang ini kita anugerahkan melalui beasiswa kerajaan negeri, melalui beasiswa kerajaan negeri Sabah, dan juga kolaborasi dengan agensi-agensi lain seperti Petronas, JPA, MARA, supaya pelajar-pelajar cemerlang dari Sabah ini mendapat tempat dan program kita, seperti juga kehendak yang amat berhormat Perdana Ketua Menteri, akan ada pelajar-pelajar daripada Sabah akan memasuki universiti ternama, top 10 university in the world daripada Sabah. Jadi ini sebagai, dan hala 7 Kementerian Pelajaran dan Inovasi dan juga Kerajaan Negeri, kita berharap pelajar-pelajar yang akan dihantar ke top 20 universiti ini akhirnya akan menjadi pemikir Sabah, akan jadi pemimpin Sabah. Dan kalau mereka yang tidak mau balik ke Sabah, kita juga bagi peluang bekerja di luar negara seperti, dan kita berharap akan dapat tempat di institusi ataupun syarikat-syarikat bertaraf dunia. Kita mau ada yang akan bekerja di World Bank, akan ada yang bekerja di Asian Development Bank, akan ada yang bekerja syarikat-syarikat gergasi dunia seperti Siemens, seperti Samsung. Dan akhirnya mereka ini akan menjadi duta negeri Sabah supaya syarikat-syarikat atau agensi antarabangsa yang besar ini akan dapat memberi tumpuan ataupun sumbangan kepada negeri Sabah. Jadi oleh itu kita mahu program ini kita jayakan. Mungkin tidak nampak pada hari ini, tetapi hasilnya akan kita lihat beberapa tahun akan datang. Kita mesti bermula dari sekarang. Kalau dulu tidak mula sebagai Menteri Pelajaran dan Inovasi, saya mau ini dimulakan, Datuk. Kita memulakan yang berhormat. Karena pelajar-pelajar, kita bukan bodoh. Kita orang Sabah juga bijak. Kita juga orang Sabah juga ada kemampuan. Kita cuma peluang kita diberi. Tetapi yang berhormat, peluang ini tidak akan datang kalau kita tidak ada pembiayaan. Jadi pada masa ini pemohonan untuk mendapatkan beasiswa adalah ramai. Kita cuma beri pada bilangan yang terhad oleh kerana peruntukan yang terhad. Untuk mengajar, untuk menghantar pelajar ke top university in the world, seperti ke London, seperti ke Amerika, kita perlu satu orang pelajar sekitar 1 hingga 1,5 juta ringgit untuk sehingga habis program ijazah sarjana muda. Oleh itu, ini depan pelajar-pelajar ini, bagilah peluang mereka ini, Datuk. Yang berhormat, kita minta supaya peruntukan tambahan. Saya perlu lebih kurang $0,5 bilion atau 400 juta untuk menaja pelajar-pelajar di bawah program ini.
Saya berharap lepas ini yang amat berhormat bagi responlah sedikit bagaimana kita menyusun perkara ini. Kesian kita punya banyak pelajar-pelajar yang 4 flat, kita banyak pelajar-pelajar yang 5A atau 6A ke atas yang boleh kita taja untuk itu. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua ialah setelah hampir setahun kerajaan memerintah, saya telah turun padang yang berhormat. Saya telah berkolaborasi dengan semua stakeholders, berjumpa dengan IPT, IPTS, berjumpa dengan jabatan-jabatan kerajaan, berjumpa dengan persatuan-persatuan, berjumpa dengan NGOs, berjumpa dengan semua stakeholders yang ada kepentingan dengan jabatan pendidikan dan juga pelajaran. Barulah saya dapati bahawa sebenarnya apa yang kita lihat di luar tidak sama apa yang berlaku di bawah. Kita mempunyai masalah yang rumit ataupun cabaran yang perlu kita selesaikan. Cabaran yang pertama yang amat berhormat ialah infrasekolah. Di sekolah kita Sabah, kita ada 1,294 sekolah. Lebih kurang 50% sekolah adalah dalam keadaan sekolah daif. Artinya sekolah yang perlu diganti dengan sekolah baru. Kita mempunyai masalah infrastruktur yang lain seperti asrama, rumah guru, jalan akses, masalah air, masalah elektrik, masalah liputan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai masalah keciciran pelajar di kampung-kampung, di peringkat. Daripada keputusan SPM setiap tahun, cuma sekitar 45% saja pelajar kita dapat peluang belajar di institusi pengajian tinggi ataupun IPTS ataupun IPT. Artinya cuma 45% sahaja yang belajar ke tertiary education. Yang ketiga, kita mempunyai masalah dari segi pengangguran. Ramai belia-belia kita di kampung menganggur dan juga graduan-graduan kita yang menganggur. Ini adalah data-data yang telah pun ada dengan kita dan telah dikenal pasti. Bagaimana perkara ini, cabaran ini kita selesaikan, kita telah pun mengambil tindakan. Di peringkat kementerian, misalnya dari segi infrastruktur sekolah, kita sudah tubuhkan satu task force, yaitu kerjasama di antara Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah dan juga Kementerian Pendidikan di peringkat pusat untuk menyelesaikan masalah ini supaya ia ditangani sama ada dari segi peruntukan, dari segi koordinasi dan sebagainya. Ini sudah pun dibuat dan kita harap ia berjalan dan kita lihat bahawa sudah ada nampak penyelesaian masalah ini. Bagi pembaikan-pembaikan yang segera, kita telah minta juga peruntukan daripada kerajaan pusat. Kita minta bantuan daripada NGO, kita minta bantuan daripada CSR dan ini kita tengah aktif dan telah juga ada tindakan positif seperti beberapa sekolah telah pun dibina oleh melalui peruntukan atau pembaikan melalui peruntukan CSR. Kemudian dari segi peluang mendapat tempat dan juga pengangguran. Nah, inilah yang kita buat pada hari ini. Salah satu program kementerian bekerjasama dengan Yayasan Sabah dan juga agensi-agensi pada hari ini. Jadi tujuan program yaitu program Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah ialah antara lain untuk memberikan pendedahan dan maklumat kepada pelajar, belia manis tentang peluang. Kita fokus kepada dua, iaitu peluang pendidikan dan juga peluang kerjaya. Berbagai program telah diatur untuk acara hari ini dan besok dan lusa. Antaranya ialah pameran daripada institusi-institusi pengajian tinggi, jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang mengikuti peluang. Dan semua ini telah pun teratur. Mengikut maklumat terkini untuk pengetahuan kita, IPTA, IPTS dalam Sabah, Semenanjung dan juga luar negara terdapat lebih 110 pemamer daripada IPTA, IPTS yang mengikuti pameran kita di pekarangan bangunan Yayasan Sabah dan PPNS pada hari ini. Terdapat 79 agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat swasta yang akan mempamerkan dan untuk mencari pekerja. Dalam proses ini, syarikat-syarikat akan membuat temu duga dan secara terus setiap hari setelah pun bagi tahu ada syarikat yang memberi surat lantikan untuk jawatan-jawatan yang dipohon kepada yang hadir. Dan juga berpeluang kepada usahawan kita membuka gerai
lebih daripada 100 gerai-gerai usahawan kita telah dibuka di sekitar bangunan ini. Dan untuk pengetahuan yang berhormat dan semua, sebenarnya lebih ramai lagi yang memohon, tetapi oleh kerana ruang kita terhad, jadi terpaksa ditolak. Jadi artinya sambutan daripada IPTA, syarikat, agensi-agensi dan juga orang ramai sungguh positif. Dan begitu juga dengan penaja-penaja, saya juga melihat bahawa kerjasama di antara Kerajaan Negeri, Yayasan Sabah, kemudian daripada MARA, PTPTN dan Petronas juga mengambil bahagian dalam pameran ataupun karnival kita pada hari ini. Saya yakin dengan kerjasama ini kita dapat menyelesaikan masalah pelajar, masalah pengangguran, dan kita taja daripada Kerajaan Negeri Sabah, kita telah mengatur, kita bagi tumpuan kepada juga bukan saja yang cemerlang, tetapi yang kurang cemerlang dan juga di bawah kumpulan di bawah 40% yang kurang berkemampuan. Dan saya telah pun melancarkan, yaitu sebanyak 5 juta ringgit diperuntukkan untuk menaja pelajar atau anak-anak daripada miskin tegar akan diberi tempat di IPTA sehingga selesai. Dan apabila selesai, kita pastikan keluarga atau anak-anak miskin tegar ini akan dapat kerja ataupun dapat tempat punca pendapatan. Jadi sebab itulah kita anjurkan program ini. Dan bukan ini saja, kita sudah buat karnival-karnival pendidikan dan juga kerjaya ini di setiap daerah melalui program kembara kita, bekerjasama dengan Jabatan Tenaga Kerja, bekerjasama dengan semua syarikat-syarikat yang berminat, yang ingin mencari pekerjaan. Jadi saya harap program ini kita teruskan dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran, masalah pelajar menjadi tempat. Dan kita juga bercadang, kita lihat memang ada keperluan untuk menubuhkan beberapa institusi pengajian tinggi lagi di Sabah ini. Dan setakat ini sudah ada kelulusan beberapa institusi pengajian tinggi, misalnya MARA sendiri, dan Kerajaan Sabah juga kita akan ada kolej-kolej kita sendiri, IPTS kita sendiri di Sabah. Sama ada kita buat secara bersendirian dan juga bekerjasama dengan universiti ataupun IPT di luar negara yang akan dibuka di Sabah nanti. Jadi yang berhormat, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada yang berhormat kerana sudi hadir. Terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa, terutama sekali ISUT yang telah menerujui majlis ini, dan juga dengan Puan Mahiwata daripada Yayasan Sabah yang telah pun bertungkus lumus bersama-sama dengan Timbalan Setiausaha Tetap Puan Mera untuk menjayakan program ini. Terima kasih semua agensi yang terlibat yang menjayakan program ini. Jadi kita berharap kita akan dapat sambutan yang baik, dan kita anggarkan lebih kurang 30,000 pengunjung akan datang ke majlis ini. Sekali lagi terima kasih, dan kita harap ia akan berjaya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang berhormat Datuk. Jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pemimpin harapan negeri, hulurkan amanat bekalan kami. Hadirin sekalian, majlis dengan penuh hormat takzimnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegangan Yayasan Sabah untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi yang dikasihi, yang berhormat Datuk Dr. Yusuf Yaakob, Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah, yang berhormat Saudara Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah, yang berbahagia Datuk Jamalul Kiram bin Datuk Haji Muhammad Zakaria, Pengarah Yayasan Sabah, yang berhormat pembantu-pembantu menteri, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama, saya panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah seri ke-30. Pada hari ini bersempena dengan pelancaran Karnival Pelajaran Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah.
Saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak. Pihak penganjur Yayasan Sabah yang telah berupaya menggembelingkan tenaga mereka untuk membolehkan supaya bantuan dan dorongan kepada anak-anak kita untuk berjaya sebagai insan yang berilmu, berpengetahuan akan dapat ditingkatkan. Dan saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar yang cemerlang bersempena dengan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia 2018. Saya sedar dan tahu ianya bukan kerjanya mudah sebagai seorang insan manusia ingin cemerlang dalam kehidupan mereka. Termasuklah Adi Aiman daripada Membakut tadi, iaitu menerusi berbagai cabaran, rintangan, juga dari segi tanggapan dalam kehidupan manusia. Begitu juga adik-adik yang kita nampak, ada yang 10A, ada yang 9A, ada yang 6A, ada yang 5A. Sudah pasti kejayaan ini tidak akan mendatang tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya ketekunan, tanpa adanya dedikasi yang ada. Nilai-nilai sebagai seorang insan ingin berjaya dalam kehidupan, dia mesti amalkannya. Walau apa juga rintangannya, walau apa juga cabarannya di muka bumi ini, perlu dihadapi dengan jangan ada perasaan emosinya, tapi rationalize. Cannot be too emotional in life. When you face a lot of problem, saya sedar dan tahu kita dilahirkan bukan ada orang bilang mangkuk emas. Saya juga sebagai seorang anak kampung dilahirkan daripada sebuah keluarga yang miskin tahun 50-an. Kita belum merdeka lagi. Dan saya dilahirkan di satu tempat kampung namanya Kampung Bubur. Bukan bubur, bubur. Sempurna. Dan saya tinggal dilahirkan, rumah saya beratapkan bukan zinc. Di atap apa ni yang daun nipah. Kalau musim hujan, kadang-kadang menitik hujan. Dan kita tidak ada tilam, tidak ada bantal. Maklumlah kampung dahulu, mana ada Dunlop dijual di kampung daerah Sempurna kan. Jadi kita tidur sebagai seorang anak. Bukan saya ingat, tapi saya bayangkan bagaimana keadaan kita dalam kehidupan berhadapan dengan cabaran. Mana mungkin kita sebagai seorang insan daripada non kampung jauh. Termasuk rakan-rakan saya Dr. Yusuf Yaakob, Datuk Jamalul Kiram ini. Tidak mungkin mereka mendapat kejayaan seorang sebagai doktor, seorang sebagai seorang bankers dulu. Melalui cabaran, itu yang rambut dorang putih-putih dua-dua ini. Kena hadapi berbagai cabaran. These are the product of Yayasan Sabah. These are the product of Yayasan Sabah. Bukan saya kata rambut dorang putih, tidak. Saya rambut hitam sikit. Bukan tidak banyak cabaran, tapi saya tahu, saya sedar saya lagi banyak rintangan dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang kita hanya senyum, hanya berhadapan dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuknya, perlindungannya dalam berhadapan dengan berbagai rintangan. Produk seumpama ini menjadi contoh kepada kita. Maka dengan itu saya sering galakkan dan dorong Dr. Yusuf saya letak sebagai Menteri Pelajaran. Begitu juga Jamalul Kiram. Saya tidak mau dia kira duit, saya letak dia pengarah Yayasan Sabah. Saya mau dia cari duit, jangan kira duit. Kerana saya sedar dan tahu keperluan seperti disebutkan oleh Dr. Yusuf bukan sikit. Belanjanya banyak. Tapi pelaburan insan manusia ini merupakan salah satu daripada faktor yang cukup penting kepada insan manusia. Kita dilahirkan, kalaupun kita di tengah-tengah seorang keluarga yang kaya raya, kita berdarjat. Tapi kalau tidak ada ilmunya, akhirnya besok nanti, kelak nanti, kita akan menjadi masyarakat yang tidak ada nilai hidup kita. Kerana kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Tapi kalaupun kita dilahirkan di kampung yang daib, yang miskin, keluarga yang tidak kaya, tapi kita mempunyai pelajaran,
kita mempunyai nilai diri yang mengenali dunia, tahu tentang the do's and the don'ts, yang baik dan buruknya, maka kita yakin kita akan boleh menghadapi apa juga rintangan di muka bumi ini. Maka dengan itu pendidikan ini penting. Tidak ada artinya negeri Sabah sebagai sebuah negeri yang kita katakan kaya dengan pelancong, kaya dengan sumber manusia, sumber semula jadi, kayu balaknya, tapi kalau jumlah manusianya berpendidikan terbatas. Yang ada pun security guard, yang ada pun diploma holder ataupun sampai SPM, STPM. Kita nakkan supaya kita lahirkan seramai mungkin pelajar-pelajar kita sebagai seorang insan yang mempunyai ilmu pengetahuan. Saya baru balik daripada China dan salah satu daripada prasarana yang saya dapat lawat iaitu Huawei di China, dan saya telah minta supaya UMS juga adakan kerjasama dengan Huawei. Kerana saya melihat bagaimana masyarakat itu yang dikenal 40 tahun dahulu sebagai masyarakat komunis yang daif, yang serba kekurangan daripada prasarananya. Bila saya melihat tempat Shenzhen, nama dia, is a new California in China, better than California actually. Bila saya nampak, dan kemudahan dia, prasarana dia cukup advance. Dan saya melihat bila saya lawat headquarters Huawei itu, dilengkapi dengan berbagai maklumat, mereka boleh tahu orang setiap lorong-lorong, setiap bangunan. Kalau ada kejadian yang berlaku, letupan, kebakaran, mereka boleh zero down into who did that. Kalau orang mencuri, orang boleh zero down dengan naik motor, plat number motor pun boleh tahu, plat number kereta pun boleh tahu. Bayangkan 40 tahun negara dan bangsa itu miskin, tapi keinginan mereka sebagai insan manusia yang berjaya. Kita di Sabah, ialah kita boleh laungkan kita negeri yang kaya dengan pelancongan, kaya dengan sumbernya, but we are still lagging behind. Kita nakkan supaya jangan bangun pagi-pagi kita tidak sedar bahawa masih lagi anak-anak kita perlukan hampir 0,5 bilion, Dr. Yusuf katakan, duit. Tidak cukup. Tapi pembaziran, ketirisan selalu berlaku, di mana kekayaan ini hilang entah ke mana. Tapi kita tahu bahawa keadaan ini tidak harus berlaku. Maka dengan itu kerajaan yang baru ingin melihat supaya institusi seperti Yayasan Sabah, saya nak pastikan supaya keuangan dia mencukupi. Dengan itu pihak kerajaan negeri baru-baru ini, saya telah memutuskan bahawa ada beberapa konsesi kayu balak saya nak kembalikan kepada Yayasan Sabah untuk membolehkan supaya hasil itu dapat diperolehi oleh Yayasan Sabah, dan Yayasan Sabah punya duit mencukupi untuk menaja anak-anak kita belajar dan juga masyarakat yang mempunyai peluang pekerjaan. Saya juga telah minta supaya Yayasan Sabah do the mining, iaitu tidak lama sedikit kita berdoa kepada Tuhan, perjanjian kita dapat tanda tangan dalam sedikit masa, kilang yang menelan belanja 3 bilion ringgit untuk pelaburan glass industry, di mana saya telah minta Yayasan Sabah di Balambangan, di Kudat, mereka mempunyai selikah sen yang ada supaya jangan bagi dengan siapa-siapa. Bagi dengan Yayasan Sabah supaya Yayasan Sabah ada duit untuk mendapat hasil supaya kita dapat tajak anak-anak kita. Ini hasrat dan matlamat pihak kerajaan negeri untuk memperkayakan setiap agensi yang ada, termasuk Jabatan Air. Outsourcing kita tamatkan, bagi dengan Jabatan Air. Kita tidak mau bagi dengan syarikat-syarikat. Saya tidak ada syarikat. Cuma saya ada hati untuk membantu anak-anak Sabah ini sebagai manusia bukan hanya cemerlang dalam pendidikan, tapi punya pekerjaan yang ada. Semalam baru saya lancarkan satu pelaburan tempatan di Lokawi yang menelan belanja dalam jangka masa 3-4 tahun 5 bilion, dan resort itu KK
City Resort saya ingat, ya, dan pelaburnya rakyat Malaysia, dan saya yakin ini akan dapat menjana pekerjaan untuk anak-anak kita yang akhirnya akan ada putaran keuangan untuk membolehkan supaya peluang pekerjaan. Tidak ada artinya kita lahirkan banyak yang berilmu tapi kerjanya tidak ada, mereka juga akan menganggur, akhirnya banyak terbabit dengan gejala sosial yang tidak sihat. Jadi saya berdoa, berharap agar usaha untuk memertabatkan sektor pendidikan menerusi Yayasan Sabah dan Kementerian Pelajaran ini akan dapat kita tingkatkan, bukan hanya bagi pelajar. Saya juga telah menyediakan peruntukan untuk pegawai-pegawai kerajaan bagi tahun 2019 supaya kita nakkan juga civil servant must have the right knowledge and adaptable to the environment so that they can manage the agencies and all the outfit that we have created so that we can put ourselves, the state government of Sabah, at par, competitive with other state in Malaysia or the region. Jadi ini yang kita nakkan supaya bukan hanya anak-anak seperti tingkatan 5 pada hari ini mungkin masuk ke universiti. Saya gembira dan bila Dr. Yusuf katakan we must send them to all the niche university yang ada, ya. Sama ada Harvard, dia baru beritahu dengan saya, dia bilang untuk mahal antar pelajar-pelajar. I said don't worry about the money, let me find the money. Saya akan cari duit, ya, dan kita akan pastikan supaya duit itu besok nanti saya akan salurkan untuk pelajar-pelajar kita. Apa yang saya nakkan for the fellow Sabahan, tidak kira bangsa dia, tidak kira agama dia, just excel in your education. Do your bit, kerja, belajar, jangan banyak sangat main handphone, jangan banyak sangat Facebook, main game. You know, bukan saya nak halang, tidaklah, you can enjoy your life too. Otherwise it will be a boring life. Saya masih ingat masa saya belajar di luar negeri, orang putih tanya saya masuk pergi dan dia minta supaya kita lepas daripada main sokan, main bola, dia jemput saya masuk pergi apa ini, can we go to this place where we can have a drink for a while. Jadi saya ikutlah dengan orang. So dia tanya-tanya, what would you like to drink? Well, I just have a Coke, I said. Coke tu Coca-Cola lah. Waktu itu tidak ada Pepsi. Jadi lepas itu budak orang putih beritahu, dia said, John nama dia, Muhammad, what sort of life do you have? You don't drink, you don't smoke, you don't gamble, and you only drink Coca-Cola, I said. But yang penting sama kita belajar. Walaupun kita tidak merokok, walaupun tidak ada handphone, walaupun tidak ada yang ni, tapi kita belajar, main, baca buku itu. Saya baca buku sampai di kereta, saya baca buku di mana saya berada. Saya bawa lagi ada buku daripada Huawei punya tu. Lepas itu saya belajar. The knowledge you gain from reading the books is far much better than playing games, you know. But playing game is also important to make your mind works, because that keeps you alive. I know that. That allowed you to engage with your colleague, the younger generations. But don't devote much of your time. Jangan banyak sangat masa untuk main game, banyakkan masa untuk belajar. How I wish I can be like you guys, reach to Form 5 like that. I'll excel. Saya dulu belajar satu aja, economics, accountancy, itu saja. Yeah. How I wish I can be a lawyer too. I can excel in all so many things. Can call back, dan itu kita revive kita punya life. Tapi saya yakin pelajar-pelajar pada saat ini mempunyai kaedah. Walaupun jurusan ada yang saya nampak biodata, harapan dia menjadi seorang doktor. Doktor itu bagus macam Dr. Yusuf Yaakob, ya. Tapi dia tidak praktis, dia punya medical knowledge. Dia masuk gelanggang politik pula. Dia tidak operate orang, tapi dia operate politik orang. Itu, but I do hope that kita ada pelajar untuk memastikan supaya banyak kita lahirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu orang politik ni masanya singkat, tapi bila bagi mic susah mau berhenti. Tapi saya doakan, ya, I pray to God, ya, saya berdoa for our younger generation excel in life. The moment you excel in life, do come back to Sabah, please. Ya, be innovative. Jangan kita, kalau kita mempunyai ilmu, we must be very independent. We are not job seeker, we are job creator. We create job for the people. Don't wait for the government and agency to
to create and to apply for job. Tapi kadang-kadang manusia kalau ada dia punya ilmu dia, those pioneers, Bill Gates, Huawei, bukan dia tunggu kerja daripada kerajaan. Dia tidak tunggu kerja dari Yayasan Sabah. Mereka mencipta knowledge, inovasi mereka sehingga mereka boleh melahirkan peluang pekerjaan. Bill Gates did not seek job with the government. Dia tidak mencari kerja daripada agensi kerajaan, tapi mereka melahirkan inovasi sehingga berjuta manusia yang bekerja di bawah payung mereka, software yang ada. Bayangkan kalau kita dapat create, be innovative, kita create job. Bagaimana mau putung buah kelapa sawit? Masih lagi labor intensif. Kalau ada some mechanization, macam mana mau tangkap ikan? Dr. Yusuf kalau tidak jadi doktor, Yayasan Sabah tidak taja dia, mungkin jadi nelayan dia ini di Sipitang ini. Jadi, but knowledge is there, ya. But be innovative, itu yang saya katakan. Ya, that is why I do hope that saya harap sungguh mudah-mudahan kita akan dapat letakkan Negeri Sabah dan juga Yayasan Sabah sebagai sebuah entiti yang berjaya, ya, sebagai insan manusia. We can't do it alone. Ya. Sabah leaders, the current government need your help. Need your help. Devote yourself, your time, excel in education. Ya, kita nakkan supaya you berjaya. The moment berjaya, balik ke Negeri Sabah, bantu Negeri Sabah. This is your state, this is your family, this is your land. Develop it, contribute. Jangan tidak contribute to the growth, supaya yang akan datang juga akan ada kehidupan mereka lebih baik. InsyaAllah Dr. Yusuf, dia nakkan saya respon. Saya akan cari duit dulu, saya tidak mau janji. Kadang-kadang banyak masalah prasarana. 3 hari lalu saya pergi Paitan. Bila saya pergi Paitan di Kampung Matagal, bila saya masuk ke Kampung Matagal, lepas itu saya tengok dia minta rumah PPRT. Saya nampak rumah dorang cukup daik. Kita tidak banyak duit, tapi saya bila melihat tidak sampai hati. Saya beritahu dengan mereka saya tidak boleh bagi semua, cuma saya bagi sikit-sikit dulu, dan saya bagi 20 unit rumah, costing about 500,000 ringgit. Lepas itu saya jalan lagi. Lepas saya jalan, saya tengok masuk pergi asrama dia. My goodness, di Paitan, di Matanggal. Tidak sampai hati saya bila saya nampak inilah tempat anak-anak. Tandasnya, tempat dewan makan, sempit betul. Asrama, sekolah rendah dia. So I also give 100,000 ringgit untuk asrama dia. Begitu juga bila saya tengok klinik desa dia, klinik desa. Walaupun duit terbatas, saya tahu tidak cukup kadang-kadang, ya, itu yang saya minta supaya Yayasan Sabah ini urus dengan baik. Jangan ada ketirisan, jangan ada penyelewengan dia, jangan ada rasuah dia. Kita hapuskan gejala-gejala amalan yang tidak baik. Whatever money that we have, contribute, give it to the people. Don't give to yourself. Saya nakkan supaya kerjasama daripada semua lapisan yang ada untuk kita dapat sumbangkan perkhidmatan kita yang baik agar kehidupan anak-anak kita jauh lebih baik di masa akan datang. InsyaAllah jangan bimbang sangat Dr. Yusuf. Ya. I hope I can create more jobs and more money. The moment ada duit, my priority is education, health yang ada. Itu menjadi keutamaan saya. Jadi kepada pelajar-pelajar, well done, excel, but this is one step of getting a success in life. But it's not good enough. Go further, ya, sampai kita cita-cita ada yang menjadi doktor. Saya nakkan supaya pelajar-pelajar saya tahu jadi doktor. Saya dulu antar masa saya uruskan MARA, satu doktor 1 million pergi Northern Ireland. Bukan sikit, ya, sampai complete dia punya education 1 million to send. But we don't mind, we'll find money. Takkan tak boleh cari duit. Kita boleh cari duit, but jangan ada ketirisan dia. Jadi saya harap supaya pelajar-pelajar harumkan nama Sabah. Besok nanti kita cemerlang ada 9A di sini, besok masuk university, I want you to excel. Ya. Bila excel, go to the universities. Kalau ada tempat di Cambridge, kalau ada tempat di Harvard University,
kalau ada tempat di London School of Economics, kalau ada tempat di di mana lagi? Banyak lagi universiti. I was offered Cambridge University when I completed my bachelor degree in economics. Tapi maklumlah orang kampung banyak adik-beradik. Saya tidak cukup duit untuk extend my master degree di Cambridge University. There was an offer letter given to me. Ini cerita dia, tapi saya tidak mau kena terbantun. Adik-adik saya yang tidak punya duit, saya balik pergi Sabah untuk kerja. Itu yang saya kerja di Kementerian Kewangan. It's not so easy. Pasal saya sedar dan tahu I need to support my other brothers yang ada untuk berjaya dalam pendidikan mereka. Tapi saya harap sungguh, don't think of it, let us think. I don't want nanti besok apa yang kita alami when you offer to Cambridge University, Dr. Yusuf Yaakob, Jamul Kiram, send them. Saya akan cari duit dia. Kalau ada tempat saja. Cambridge-nya, London School of Economics, kena excel. Saya nakkan supaya bila ada sudah belajar pelajar-pelajar masuk pergi LSE, lepas itu will be proud of you. That will be the icon. Jadi contoh, jadi ikutan kepada yang lain untuk berjaya kehidupan. Saya doakan mudah-mudahan berjaya. Terima kasih banyak Yayasan Sabah. Kerana saya ada acara di Sendakan, saya tidak boleh lama di sini. Kerana di situ juga telah daripada semalam sepatut saya ada, tapi oleh kena ada acara di sini, saya harap sungguh dan berdoa all the students Sabah yang ada, termasuk si Aiman, belajar Aiman, jangan segan, jangan rasa malu. Kejayaan kita itu menampakkan itu semangat kita yang boleh mendorong kita sebagai insan manusia yang berjaya. Mudah-mudahan dengan adanya majlis penyampaian Nugra Beasiswa Cemerlang sebantahun yang kita adakan ini akan dapat mendorong pelajar-pelajar Sabah sebagai pelajar yang cemerlang dalam kehidupan mereka. Dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan anugerah penyampaian Nugra Beasiswa Cemerlang. Sekian, terima kasih banyak. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dan sedang hadirin, kita akan teruskan dengan slot seterusnya iaitu gimmick pelancaran. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri diiringi oleh Pengarasan Sabah dan Yang Berhormat Datuk Dr. Yusof untuk tampil ke hadapan sedikit. Tampil ke kawasan mikrofon kerana kita akan saksikan acara pentas seterusnya iaitu gimmick pelancaran. Kita alihkan tumpuan ke pintu masuk auditorium. Sidang hadirin sekalian, kita saksikan perarakan masuk pembawa scroll dan rombongan profession berkerjaya ke auditorium. Dipersilakan. Pembawa scroll dan kumpulan berpakaian pelbagai uniform ini melambangkan simbolik graduan dan alam pekerjaan yang bakal dicuburi oleh pelajar masing-masing. Kita boleh nampak di sini doktor, hakim, peguam, polis, bomba, jurutera, pilot, arkitek, chef dan usahawan online. Mana kita tahu bakal chef ini boleh menjadi juara MasterChef seperti Gordon Ramsay, seorang chef, pengusaha restoran dan personality televisyen terkenal dari United Kingdom. Dari chef, mungkin mereka boleh teroka bidang online entrepreneur. Majlis kini menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menyempurnakan pelancaran ABCNS dan Karnival Pendidikan dan Kerjaya dengan membuat pengumuman pelancaran di scroll. Dipersilakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Penyampaian Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-30 dan Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sabah 2019. Kita berikan tepukan paling gemuruh sedang hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, majlis mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri beredar ke plak pelancaran. Yang Amat Berhormat Datuk Seri seterusnya akan menandatangan plak sebagai simbolik perasmian pada kiraan saya Datuk 1, 2 dan 3. Tepukan para hadirin sekalian.
Berilah tepukan sedang hadirin sekalian. Lancarlah sudah ABCNS dan Karnival Pendidikan dan Kerjayaan Negeri Sabah. Kita teruskan kini dengan penyampaian sijil Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah. Untuk makluman semua, bagi kategori terbuka, seramai 10 orang pelajar terpilih untuk menerima Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah. Dengan itu, majlis mempersilakan penerima pertama Adik Andrea Lee Wen Yen. Andrea bersekolah di SM Sung Sin, Kota Kinabalu, berasal dari Kota Kinabalu, bercita-cita untuk menjadi seorang ahli farmasi, memperoleh keputusan 11A+. Seterusnya kita persilakan Adik Lim Chai Jin dari Sabah Chinese High School Tawau. Lim Chai Jin berasal dari Tawau, bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pakar dan memperoleh keputusan 10A+. Penerima seterusnya Carolina Lee Pei Kian dari SM St. Patrick Tawau. Carolina berasal dari Lahad Datu, bercita-cita untuk menjadi seorang sains aktuari, memperoleh keputusan 10A+. Kita jemput adik Lok Jian Ming dari Sekolah Menengah Sung Sin, Kota Kinabalu. Lok Jian Ming bercita-cita untuk menjadi seorang ahli sains komputer, memperoleh keputusan 9A+. Para penerima senyum, ambil gambar ya di hadapan. Terima kasih. Kita teruskan dengan penerima seterusnya Adik Muhammad Nur Moklis bin Naim dari SMK Agama Tun Ahmad Shah, Kota Kinabalu. Nur Moklis berasal dari Tambunan, bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera mekanikal, memperoleh keputusan 9A+. Seterusnya Adik Su Zong Chen dari SMK Tawau, bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Su Zong Chen memperoleh keputusan 9A+. Seterusnya penerima Samuel Wong Jiaki dari SM St. Michael Penampang. Samuel dari Penampang bercita-cita untuk menjadi seorang ahli penyelidik, researcher dan memperoleh keputusan 9A+. Seterusnya adik Cassandra Yo Gekchi dari SM Tinggi Kota Kinabalu. Cassandra ingin menjadi seorang peguam. Cassandra memperoleh keputusan 9A+. Masih dalam kategori terbuka, kita jemput adik Audrey Agang Teo Lee Sin, berasal dari Kuala Penyu, bersekolah di SMK Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. Audrey ingin menjadi seorang doktor, memperoleh keputusan 9A+. Dari Audrey, kita bergerak seterusnya kepada adik Andrew William dari SM All Saints. Bercita-cita untuk menjadi seorang doktor, Andrew memperoleh keputusan 9A+. Kita selesai dengan kategori terbuka, kita bergerak ke kategori Bumi Putra pula. Seramai 30 orang pelajar terpilih untuk menerima ABCNS kategori Bumi Putra. Kita persilakan adik Sebastian Pravanaris dari SMK Arsyad Kota Belud. Sebastian berasal dari Kota Belud, ingin menjadi seorang pensyarah, memperoleh keputusan 9A+. Dari Sebastian, kita jemput adik Ivan Evanus Jacob Jimbangan dari SM St. Michael Penampang. Ivan ingin menjadi seorang diplomat dan memperoleh keputusan 9A+. A diplomat in the making. Dari adik Ivan, kita teruskan dengan adik Evavier Joanne Bonaventure dari SM Sains Sabah Kota Kinabalu. Evavier berasal dari Sandakan, cita-cita menjadi seorang jurutera elektrik dan memperoleh keputusan 9A+. Seterusnya adik Phoebe Giovanna Kunan dari SM St. Michael Penampang, berasal dari Penampang. Phoebe ingin menjadi seorang doktor, memperoleh keputusan 8A+. Kita jemput adik Sumayyah binti Muhammad Subinor dari Maktab Rendah Sains Mara KK. Sumayyah berasal dari Kuala Penyu, ingin menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 8A+. Seterusnya adik Muhammad Farhan Firdaus bin Nordin dari SM Sains Sabah, berasal dari Beaufort. Farhan ingin menjadi seorang jurutera mekanikal, memperoleh keputusan 8A+. Kita jemput Ian Xavier Libamin dari SM All Saints. Ian berasal dari Beaufort, ingin menjadi seorang doktor, memperoleh keputusan 7A+. Penerima kategori Bumi Putra seterusnya adik Muhammad Ifan Zakwan bin Norul Hairi dari SM Sains Sabah, berasal dari Kota Kinabalu. Ifat ingin menjadi seorang jurutera mekanikal dan memperoleh keputusan 7A+. Kita persilakan Muhammad Alif Akhiruddin bin Habli
Dari SMK Agama Tun Ahmad Shah Kota Kinabalu, Alif ingin menjadi seorang jurutera mekatronik, memperoleh keputusan 7A+. Tahniah Alif. Seterusnya kita persilakan adik Elin Eliona Chin Ting Ting, berasal dari Kota Kinabalu, bersekolah di SM St. John Tuaran. Elin ingin menjadi seorang doktor, memperoleh keputusan 7A+. Dari Elin, kita jemput adik Muhammad Syafiq bin Mutamad dari SM Sains Muzaffar Shah Melaka. Syafiq berasal dari Kota Belud, ingin menjadi seorang jurutera. Syafiq memperoleh keputusan 7A+. Seterusnya kita persilakan adik Nurin Bazlin Mastura binti Bahar dari SM Islamia Tawau, berasal dari Tawau. Nurin ingin menjadi seorang ahli farmasi, memperoleh keputusan 7A+. Nur Khalida binti Sanib, kita persilakan dari SM Sains Labuan, berasal dari Labuan. Khalida ingin menjadi seorang dentis, doktor gigi, memperoleh keputusan 7A+. Penerima seterusnya dari SMK Majakir Papar, Dayang Fatinito binti Muhammad Fakrito, ingin menjadi seorang doktor. Dayang memperoleh keputusan 6A+. Penerima seterusnya adik Karlin Nisi Jinuel dari SM St. Michael Penampang, bercita-cita untuk menjadi seorang doktor gigi. Karlin memperoleh keputusan 6A+. Another dentist in the making. Seterusnya adik Julaina binti Jumat dari SMKA Johor Bahru. Julaina berasal dari Kota Kinabalu, memperoleh keputusan 6A+, dan Julaina ingin menjadi seorang anesthesiologist. Seterusnya kita persilakan adik Mel Amira Syamimi binti Abdul Milih dari SM Sains Sabah Kota Kinabalu. Mel Amira berasal dari Beaufort. Mel ingin menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 6A+. Masih dalam kategori Bumi Putra, kita jemput adik Nikvia Hazel Jaunik dari SM Sains Sabah. Nikvia dari Sandakan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor dan Nikvia memperoleh keputusan 6A+. Seterusnya adik Nurul Sazliana binti Viliamor dari SMK Perempuan Sandakan. Berasal dari Sandakan, Nurul ingin menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 6A+. Kita jemput Ahmed Darwish bin Samal dari Sekolah Menengah Sains Sabah. Ahmed ingin menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 6A+. Kita persilakan adik Nen Shramela binti Fadilis dari SM Sains Sabah. Nen Shramela berasal dari Kudat, bercita-cita untuk menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 6A+. Seterusnya adik Nurfatin Azira binti Pabo dari SM Islamia Tawau. Nurfatin berasal dari Kunak. Nurfatin ingin menjadi seorang pensyarah dan memperoleh keputusan 6A+. Penerima seterusnya adik Al-Syahizu bin Jahilin dari SMK Agama Muhammad Ali Ranau. Berasal dari Ranau, Syahizu ingin menjadi seorang doktor, memperoleh keputusan 6A+. Dari SMK Sanzat Kota Kinabalu, kita jemput adik Adam bin Jose, bercita-cita untuk menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 6A+. Seterusnya adik Nicolette Nadine Cheong Nyok Hin dari SM St. Michael Penampang. Nadine ingin menjadi seorang accountant, memperoleh keputusan 6A+. Seterusnya adik Nezwan Helmi bin Hamzah dari SMK Balung Tawau. Nezwan berasal dari Sendakan. Nezwan ingin menjadi seorang peguam, keputusan 6A+. Seterusnya kita jemput adik Muhammad Arik bin Bobby Irawan dari SMKA Johor Bahru. Arik berasal dari Keningau, bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Arik memperoleh keputusan 5A+. Tahniah Arik. Seterusnya kita jemput adik Ali bin Akria dari College Islam Sultan Alam Shah. Ali ingin menjadi seorang doktor dan memperoleh keputusan 5A+. Penerima seterusnya untuk kategori Bumi Putra, kita persilakan adik Awang Zahir Aimanuddin bin Awang Damit, berasal dari KK. Zahir ingin menjadi seorang doktor gigi dan memperoleh keputusan 5A+. Penerima seterusnya dan terakhir untuk kategori Bumi Putra, kita persilakan adik Muhammad Ashraf Farhan bin Bacho dari SM Sains Labuan. Berasal dari Labuan, Ashraf ingin menjadi seorang jurutera kimia dan beliau memperoleh keputusan 5A+. Kita berikan tepukan paling gemuruh sedang hadirin sekalian. Kita jemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk mengambil gambar berkumpulan bersama kesemua para penerima. Berbanyak-banyak terima kasih. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh sekali lagi para pelajar semua kepada yang ada di hadapan dan di atas pentas. Bila bertalu rentang
Boleh nyanyi bersama-sama lagu kalau siapa yang tahu? Tahniah para penerima ABCNS 2019. Majlis mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk bersalam-salaman dengan para pelajar. Bukan selalu dapat peluang sesi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri berkongsi memori indah rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Para pelajar dan para penerima akan turun ke bawah dan bersama-sama dengan div-div korban untuk mengambil gambar berkumpulan. Para pelajar turun. Kita akan mengambil gambar berkumpulan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Para jemputan mohon untuk rapatkan diri di hadapan tengah, ruang tengah, kerana kita juga akan berkongsi memori dan mengambil gambar beramai-ramai dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Kita minta filler songs up sikit. Siapa yang tahu lagu ini boleh nyanyi bersama-sama, terutama sekali para pelajar. Kita meriahkan Dewan Auditorium. Rapat-rapatkan yang dari atas. Penuhkan ruang hadapan. We will be taking wide angle shots where we want to see each and every one of you in the photo. Yang Berhormat Datuk Seri akan turun ke bawah. Teruskan turun ke bawah para hadirin sekalian. Rapat-rapat. Senyum. Look in front. Jangan lupa yang mempunyai laman media sosial Facebook, Instagram, Twitter, please upload your photos and videos #ABCNS30. Jangan lupa guna #ABCNS30. Anda juga boleh melayari, follow dan like laman media sosial Yang Amat Berhormat Datuk Seri di Facebook dan Instagram. Show us your bestest smile, ladies and gentlemen. Thank you. Dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Majlis kini menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri diiringi oleh div-div kormat lain untuk beredar ke ruang legar bagi jamuan. Sementara itu, para penerima ABCNS dan ibu bapa kekal di dalam auditorium untuk mengambil gambar foto solo mereka. Bersyukur kini kami panjatkan majlis anugerah telah disempurnakan. Sekalung penghargaan kami hulurkan, segulung tahniah kami ucapkan. Sehingga kita bertemu lagi di masa hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan para pelajar sekalian. Segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara,
kalbu, hasrat yang tersirat semalam.